A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita dapat lagi hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk sama-sama kita membuktikan ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala tuntutan kewajipan yang telah difardukan ke atas setiap mereka yang mukallaf. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan secara berjemaah atau kita lakukan sebentar tadi dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya, marilah sama-sama berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka yang memperbanyakkan selawat ke atas kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita pada kali ini untuk meneruskan lagi tafsiran surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, insya-Allah kita mulakan pada kali ini, pada malam ini, ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Sebelum pada itu, seperti biasa, kita ambil satu ataupun dua mutiara hikmah untuk dijadikan nilai tambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan ianya dapat menjadi suntikan semangat untuk kita berubah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Qala Hakim, berkatalah hukama, seorang bijaksana, qad yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Seorang bijaksana pernah berkata, terkadang terdapat sesuatu di sungai perkara yang tidak ada di dalam laut. Kita ulang. Terkadang terdapat sesuatu di sungai perkara yang tidak ada di dalam laut. Nak cerita tentang apa ni? Nak cerita tentang setiap manusia ada kelebihannya. Setiap manusia ada kelebihannya, maka janganlah kita menyombong diri terhadap anugerah ataupun kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita, dan begitu juga janganlah kita merendahkan orang lain mentang-mentang kita nampak hebat ataupun mentang-mentang kita nampak lebih pada orang. Ingat tu. Hak benda dalam sungai kadang-kadang dalam laut tak ada. Kita nampak laut tu gah dah. Oh, dia tu doktor tu ibaratnya. Contohnya, adakah semua pada doktor tu ada benda yang pada orang lain ada? Ada, tak ada. Kita nampak laut tu comel dah, cantik, indah. Tapi ada dalam indah-indah dia tu, dalam sempurna-sempurna dia tu, ada juga benda yang dia tak ada dalam laut tu. Ada je dalam sungai. Jenis-jenis ikan contohnya, dalam laut memang banyak jenis ikan yang mahal-mahal. Tapi dalam sungai ada juga ikan mahal-mahal. Kena pating, pating buah tu sekarang, mengkarak kita nak bayar. Ambil bahagian ekor je dah berapa dah harganya, belum bahagian kepala lagi. Maknanya kita raikanlah dan hilangkanlah rasa kesombongan yang ada pada diri kita tu. Apa yang Allah anugerahkan pada kita, syukurlah. Dalam masa yang sama,
janganlah kita merendah-rendahkan orang lain. Sebab setiap orang ada kelebihan dan ada kelemahan masing-masing. Ada kelebihan berkongsi dengan orang. Kita rasa ada kekurangan pada kita, maka kita cuba tutup kekurangan tersebut dengan contohnya menambah ilmu pengetahuan ataupun kita belajar benda-benda yang lain untuk menutup kekurangan ataupun mengurangkan kelemahan itu. Baru seronok duduk dalam masyarakat. Ni kan hak ni komplain orang ni, hak ni komplain orang ni. Hak ni kata dia je betulnya, orang ni kata hak tu je betulnya. Hak ngaji pondok kata ngaji pondok hak betul, ngaji duduk universiti kata universiti je betul. Parah lagi tu. Bagaimana yang kita sebut tadi, di pondok tu ada benda yang di universiti tak ada. Kita rasa hebat sangat aku ni lepasan universiti ni. Universiti tersohor ni, CJ ada ni, universiti sekian-sekian luar negara. Tapi ada kitab yang kita tak reti pun nak baca yang ada di pondok tu. Kan? Yang tu kita tak seronok. Ada ilmu masing-masing, sebarkan, beri kepada orang lain supaya orang ada manfaat. Bukannya kita nak sebarkan yang kita ni belajar tinggi, kita yang lebih pada orang lain. Itu dah kita mula mewarisi sifat-sifat syaitan. Sedangkan ilmu tersebut Allah suruh ada satu golongan pergi mencari ilmu, kemudian bila dah mencari ilmu balik ke kampung halaman sendiri, beritahu, inzar, beri peringatan, ajak orang ke arah kebaikan. Itu hak asalnya. Bukannya balik kampung tunjuk diri kita je yang pandai, kita je belajar luar negeri, kita lah segala-galanya betul. Tidak, bukan gitu Allah suruh. Tidak. Patut lagi berilmu, lagi tunduk, lagi berilmu, lagi huduk kita hadapan Allah, di hadapan orang-orang lain. Bukannya mendabik dada kita lah orang yang ada PhD, kita lah ada doktornya, kita lah ada masternya. Bukan itu tuntutan. Kadang-kadang ada berlakunya kesilapan. Biar beringat, boleh dengar nasihat orang, nasihat kita boleh dengar, barulah kita tak menongok ke langit semua. Sekali-sekala tengok juga ke bumi. Di langit ada bintang-bintang, rasa lawa di langit. Di bumi ada juga benda-benda hak lawa je, serupa je. Mana setiap yang Allah cipta itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Baik. Ataupun kelemahan. Kemudian kita ambil satu lagi. Qala Malik, berkatalah Imam Malik li Syafi'i, kepada Imam Syafi'i rahimahumullah, innallaha qad alqa ala qalbika nura fala tutfi'hu bil ma'siyati. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i. Ni dua-dua imam ni. Cerita bab imam ada kan? Orang pun ada komplain imam. Imam mazhab pun dikomplain. Na'udzubillah, tak jauh lah ya. Tak jauh kita dari golongan-golongan ataupun individu-individu yang begitu sifatnya. Na'udzubillah. Imam Malik bagi tahu kepada Imam Syafi'i, Allah telah mencampakkan ke dalam hatimu akan cahaya. Maka janganlah kamu padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Itu dia. Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i bagi tahu Allah dah campakkan cahaya dalam diri kamu wahai Syafi'i. Maka jangan hilangkan cahaya tersebut, jangan padamkan cahaya tersebut dengan apa? Maksiat. Itu tarah imam tu, imam sama imam mazhab tu. Nampak? Imam sama imam, nampak? Nasihat menasihati. Zaman kita, aku dah imam mazhab, awak orang biasa. Awak belum jadi imam mazhab lagi. Itu yang jadi salah tu. Ini imam sama imam, awak saling nasihat menasihati. Nasihat ke arah yang lebih baik. Sebab sayang adanya orang yang berilmu dalam masyarakat kita khususnya, ramai yang berilmu, tapi bila dah hak ni menjatuhkan hak ni jatuhkan hak ni, habis. Tinggal seorang je lah dah berilmunya, hak lain habis dicantah ataupun dinafikan ilmunya. Tidak. Jangan begitu. Biar kita semarakkan dalam masyarakat, sebarkan ilmu, biar semua ramai yang dapat ilmu tersebut. Maka ini juga boleh jadikan sebagai pedoman untuk diri kita.
bukan saja untuk Imam Syafi'i, untuk diri kita pun sama. Janganlah kita rosakkan, janganlah kita padamkan cahaya Allah yang telah Allah beri, petunjuk dah Allah beri kepada kita, satu kebaikan Allah dah beri kepada kita, kekuatan Allah dah beri kepada kita untuk beramal dengan kita melakukan maksiat, memadamkan segala kelebihan, memadamkan segala pemberian anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan maksiat. Maksiat ni benda yang dilarang oleh Allah kita buat, itu maksiat. Bukan tunggu besarnya benda tu, kesalahan tu besar baru dikira maksiat. Tidak. Dari sekecil-kecil perkara yang mana perkara tersebut melanggar perintah Allah, ianya dikira maksiat. Tinggal semayang, maksiat. Mendedahkan aurat, maksiat. Tak puasa, maksiat. Bunuh orang, maksiat. Berdua-duaan, saling yang beza mahram, bukan mahram, tidak sama mahram, maksiat. Maka cuba elakkan perkara tersebut untuk kita mengekalkan atau berusaha untuk mengekalkan sinar cahaya yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kekal buat selama-lamanya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masuk tafsiran surah Al-Qalam bermula ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Allah bagi tahu ataupun Allah bertanya, adakah kamu mempunyai sebuah kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu baca dan kamu pelajari? Yang mana disebut sini Allah bertanya, hal indakum kitabun, adakah di sisi kamu itu sebuah kitab munazzalun minas sama, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit, taqrauna wa tadrusuna fihi, kamu membaca dan mempelajari sesuatu dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kitab, adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Yang disebut cerita di sini bersangkut paut dengan ayat sebelum pada itu, yang mana mereka menyamatarahkan orang yang beriman, orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang yang beriman disamatarahkan dengan orang yang kafir. Pada mereka anugerah ataupun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka itu sama. Untuk orang beriman ataupun orang kafir. Disebut sini, logik apakah yang kamu gunakan? Yang mana kamu tidak memiliki dalil-dalil akli yang dapat, kalau kamu tidak memiliki dalil-dalil akli yang dapat diterima akal, atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu untuk kamu pelajari? Dapat daripada kitab tersebut memang ada tercatat bahawasanya orang kafir dengan orang Islam ini sama je. Pemberiannya Allah beri sama je. Nasib mereka sama je. Maka Allah kata, Allah tanya begitu. Kemudian Allah sambung ayat yang seterusnya, innalakum fihi lama takhayyarun. Innalakum fihi lama takhayyarun. Yang mana Allah sebut bahawa di dalam kitab itu membolehkan kamu untuk mendapat apa sahaja yang kamu suka ataupun kamu pilih dari kitab tu. Contoh, ada diturunkan kitab Zabur, Taurat contohnya, ataupun Injil, termasuk juga Al-Quran contohnya. Allah kata Al-Quran ataupun kitab-kitab samawi itu dah ada pada tangan kamu. Maka sekarang cari belek satu-satu, cari mana ayat, mana perkataan, mana ungkapan yang datangnya daripada Allah ataupun yang kamu boleh cari petik daripadanya mengatakan sama pemberian ataupun balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya terhadap orang beriman dan orang kafir itu sama je. Yang mereka anggap sama, maka Allah tempelak balik. Kalau ada, cuba utarakan. Kalau ada, cuba bagi tahu. Kalau ada, cuba
kemukakan dalil-dalil, bukti-bukti, hujah-hujah kamu nak mengiyakan apa yang kamu sangkakan itu. Hadhihi hadhil jumlatu maf'ulun la tadrusuna ay tadrusuna fi hadzal kitab am lakum ma tashtahuna wa tatlubun wa hadza tawbih lil musyrikin fima kanu yaz'umuna minal batil. Ini merupakan yang Allah suruh carilah mana-mana kitab samawi atau kitab-kitab yang ada pada kamu itu. Cari mana dalil-dalil yang boleh mengiyakan kenyataan kamu, yang boleh membantu kamu, yang boleh membela kamu, yang boleh membenarkan apa yang kamu sangkakan, apa yang kamu utarakan. Dan ini ayat ini juga merupakan taubihun, merupakan taubih, satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang-orang musyrik. Sebab apa disebut penghinaan? Kerana dalam semua kitab samawi itu memang tidak ada terdapat atau tidak terdapat dalamnya catatan-catatan ayat-ayat yang mengatakan Allah menyamutarahkan orang Islam dengan orang kafir itu dari segi balasannya. Tidak. Tidak sama sekali. Maka Allah cabarlah. Pergilah. Cari. Sebelum pada itu kan Allah dah cabar, cari mana-mana tempat, mana-mana orang-orang yang kamu kenali, orang-orang yang kamu segani di kalangan kamu yang mempunyai ilmu yang tinggi, yang mempunyai pengetahuan yang banyak. Cari daripada mereka ataupun dapatkan ayat-ayat daripada mereka, akuan-akuan daripada mereka yang mengatakan Allah memberi sama rata je ataupun sama saja balasan terhadap orang Islam dengan orang bukan Islam, terhadap orang beriman serta orang kafir. Maka ini tempelak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cabaran-cabaran. Allah mencabar mereka. Cari berlapis-lapis ayat ni, bukan satu ayat ni, 2-3 ayat Allah tanya, cabar supaya ungkapkan, cari, dapatkan kenyataan tersebut untuk membenarkan apa yang kamu bagi tahu itu. Haitsu qalu in kana thamatu ba'thi wa jaza fasanu'ti khairan minal mu'minin kama a'tayna fid dunya. Baik, yang mana mereka berkata, apa yang mereka ungkapkan itu semuanya batil. Yang mana mereka mengatakan pada hari kebangkitan nanti dan hari pembalasan nanti Allah akan memberi fasanu'ti khairan minal mu'minin. Allah ataupun kami akan memberi khairan, sesuatu yang lebih baik, minal mu'minin, berbanding orang yang beriman. Seperti mana kama a'tayna fid dunya, seperti mana kami telah kurniakan kepada kamu di atas muka bumi. Pada mereka atas muka bumi, mereka dah mendapat kekayaan, mereka dah mendapat segala apa yang mereka nak. Mereka tidak dikenakan sebarang hukuman atas muka bumi ini, walaupun mereka melakukan maksiat berkali-kali, maksiat setiap hari, melanggar perintah Allah setiap masa. Tapi dalam masa yang sama mereka juga dikurniakan nikmat daripada Allah. Antaranya nikmat makan, nikmat minum, nikmat keselesaan, nikmat kebahagiaan di atas muka bumi. Maka mereka menyangka di akhirat nanti juga begitu juga mereka akan dapat berbanding orang yang beriman itu. Mereka sangka begitu. Mereka ambil sejarah atas dunia ini. Ya, kalau kita lihat ada benarnya. Dan memang kalau kita baca mana-mana ayat pun ada kenyataan daripada Allah membenarkan, membiarkan mereka leka dengan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka nak apa Allah beri. Supaya apa? Supaya sampai satu ketika nanti, khususnya ataupun awalnya pada alam barzah nanti, bila mana dalam barzah ataupun dibangkitkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak ada alasan kenapa mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah.
Sebab atas dunia apa yang mereka nak buat, buat. Apa yang mereka nak lakukan, lakukan. Apa yang mereka nak sempurnakan, sempurnakan. Tidak menjadi masalah. Berbeza dengan orang yang beriman, berbeza dengan orang yang taat pada perintah Allah. Mereka perlu mengekang hawa nafsu mereka. Kerana apa? Kerana nak membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Berbanding mereka, tak perlu semayang bang, tak perlu. Puasa 30 hari, tak ada 30 hari puasa. Hari-hari pada mereka hari raya. Mereka nak buat apa, buat. Tidak menjadi masalah. Kita kadang-kadang tengok Allah seronok gayanya orang tu. Mereka hanya seronok di atas muka bumi ini. Di hari akhirat kelak, Allah telah menjanjikan balasan yang pedih terhadap mereka. Itu di hari akhirat esok, hari kita pula untuk orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bergembira sehabis mungkin, yang mana nikmat tersebut berkekalan dan bertambah nikmat setiap masa, setiap saat, setiap detik, bertambahnya nikmat dan juga kelazatan hidup di sana berbanding atas muka bumi ini. Atas muka bumi 70 tahun 80 tahun kita hidup. 70-80 tu pun bukannya dari awal kita hidup sampai 80 tahun tu tiap-tiap hari kita gembira, tiap-tiap hari kita bahagia, tidak. Kita merasa nikmat hidup tu pun biasanya dalam kehidupan masa kita dah mula kerja, dah ada rumah tangga, lebih kurang dalam 20 tahun, 30 tahun. Dah masuk peringkat dah berusia ataupun dah umur kita semakin lanjut, pada ketika itu kesihatan kita dah mula dicabut, ditarik sikit-sikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu kita tak segembira masa muda dulu. Masa muda duit banyak, hidup selesa, benda kita nak buat boleh buat, nak pergi ke mana boleh pergi. Tapi bila dah lanjut usia, dia dah ada sikit-sikit tarik. Makan lebih sikit gula, tak boleh. Makan lebih sikit lemak, tak boleh. Duduk lama-lama, tak boleh. Jalan lama-lama, tak boleh. Maka pada ketika itu kita dah mula rasa kurang dah. Nikmat tersebut dah dicabut ataupun ditarik. Begitu juga sebenarnya terhadap atau bagi orang yang bukan Islam. Mana manusia, semua macam tu lah. Manusia, haiwan, termasuk juga golongan jin, sama je. Dia ada proses dia. Kanak-kanak, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Lepas tu dah mesti tua. Last kali kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tempoh tu sebenarnya singkat saja berbanding balasan nikmat yang kekal abadi di hari akhirat kelak. Cuma perlu kepada kesabaran kita dan juga kita punya keimanan. Sejauh mana, sebesar mana keimanan kita kepada Allah dan juga kita beriman dengan janji-janji Allah yang telah Allah rakamkan dalam Al-Quran, serta yang telah Allah beritahu kepada Nabi kita sampaikan kepada kita. Tanya iman kita, sejauh mana kita membenarkan apa yang kita dengar itu. Kalau kita yakin, maka kita akan buat amal soleh dari sekarang. Kalau kita ragu-ragu, kita mula sekejap kita yakin, kita buat. Time kita, iman kita tak tinggi, tak buat. Rajin semayang, tak rajin tak semayang. Itu dah mula ragu-ragu. Tak percaya, langsung tak semayang. Tak percaya, langsung tak semayang apa? Tak ya tak tidak ada balasan baik sana. Itu tak percaya dah tu. Tak percaya boleh jadi kafir dah tu. Kalau dia bercakap tu dengan penuh kewarasan dia, boleh jadi kafir. Dia tak percaya adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Tu dah rosak akidah. Baik, sambung lagi. Qala Tabari, berkata Imam Tabari, wa hadza tawbihun li haula'il qaum wa taqri'un lahum fi ma kanu yaquluna minal batil wa yatamannawna minal amani al-kadhibah. Berkatalah Imam Tabari dalam tafsirnya, ayat ini merupakan taubih, merupakan penghinaan ke atas mereka yang mana semua kenyataan ataupun apa-apa anggapan yang mereka anggap ataupun yang mereka perkatakan itu batilun, semuanya salah. Wa yatamannawna minal amani, dan yang mana mereka mengangan-angankan ataupun berharap
al-amani, mereka akan dapat ketenangan, mereka akan dapat kemenangan, mereka akan mendapat kebahagiaan. Al-kadhibah, semua tu benda yang hanya angan-angan dan ianya tidak berpijak pada alam yang nyata. Itu hanya angan-angan ataupun omong-omongnya, perkataan dari mulut mereka saja. Mengatakan gini kita akan dapat begini, kita akan dapat begini, kita akan dapat begini. Seterusnya, am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Ayat 39. Allah beritahu, atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah daripada kami yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu kehendaki ataupun apa yang kamu putuskan. Tanya Allah, tanya lagi, adakah hal lakum uhudun, adakah kamu telah mendapat janji, wa mawathiq muakkadah, akuan-akuan yang jelas daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala, min jihatina, dari pihak ataupun dari Allah Subhanahu wa taala, yang sabitah, yang jelas, yang kukuh, ila yaumil qiyamah, yang mana perjanjian ataupun akuan itu kekal hingga hari kiamat, yang mengatakan kamu akan mendapat kebahagiaan itu buat selama-lamanya. Lagi Allah tanya lagi, tanya berkaitan cabaran tadi. Sebab mereka menyama tarafkan orang Islam dengan orang kafir, orang baik dan juga orang yang jahat. Dalil akli tidak ada, demikian juga dalil nakli pun juga tidak ada. Pertanyaan ini mula Allah suruh mereka cari dari dalil dari segi sudut akal. Akal guna akal kita untuk berhujah, untuk sediakan ayat-ayat yang boleh mematahkan hujah-hujah pihak yang lain. Kalau ada, keluarkan, juga tiada. Sekarang Allah cabar pula, cari dalam kitab-kitab yang pernah kamu belajar ataupun yang pernah kamu pelajari, cari mana-mana ayat, mana-mana ungkapan untuk membenarkan apa yang kamu sangkakan itu juga tidak ada. Maka ayat ini membuka kemungkinan lain atas sikap kaum musyrikin itu, sekaligus untuk dinafikan, yang mana adakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahawa kamu dapat mengambil keputusan mengikut kehendakmu dan memperoleh apa yang kamu inginkan. Cari, takut ada lagi. Ada lagi dalil-dalil atau bukti-bukti yang lain yang boleh kamu kemukakan untuk membenarkan apa yang kamu sangkakan itu. Inna lakum lama tahkumun. Ini merupakan jawab bagi pertanyaan tadi. Sesungguhnya inna lakum alladhi turidunahu wa tahkumuna bih. Qala Ibnu Katsir al-ma'na ma'akum uhudun wa mawathiqun muakkadatun annahu sayahsulu lakum ma turiduna wa tashtahun. Allah tanya pada permulaan ayat, adakah di sisi kamu ada kenyataan daripada kami, khususnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan memang kamu akan dapat apa yang kamu kehendaki. Maka ayat yang selepas pada itu, innalakum lama tahkumun, yang mana ayat tersebut boleh mengiyakan apa yang kamu telah perkatakan ataupun apa yang telah kamu sangkakan. Cari dari sudut orang kuat di sisi mereka, contohnya kabel-kabel mereka, cari ada tak ungkapan untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Cari dalam kitab-kitab yang mereka pelajari, ada tak ayat-ayat mengatakan bahawasanya orang beriman dan orang kafir ni sama je balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian cari pula ada ataupun tidak janji khusus daripada kami berkaitan balasan yang kamu akan perolehi di hari akhirat kelak sama dengan orang bukan sama dengan orang Islam, serta balasan tersebut mengikut apa yang kamu kehendaki. Tanya. Kemudian Allah sambung lagi, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Allah tanya lagi, tak habis lagi cerita tu. Allah tanya lagi, salhum, bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah orang di antara mereka yang menjamin benarnya hukum bahawa mereka akan mendapat di hari akhirat kelak apa yang didapati oleh orang Islam. Allah tanya kepada mereka, suruh Nabi Muhammad tanya, wahai Muhammad, tanya mereka, siapakah orang yang di antara mereka yang menjamin benarnya hukum bahawasanya mereka akan mendapat di hari akhirat kelak apa yang didapati oleh orang Islam. Mana orang Islam dapat syurga, mereka pun dapat syurga juga. Maka Allah tanya, suruh Nabi Muhammad kita tanya kepada mereka berkaitan apa yang mereka sangkakan itu. Aisal ya Muhammad, wahai Muhammad, tanyalah mereka, haulail mukabirin, tanya kepada pembesar-pembesar mereka. Bukan orang bawah, tanya orang besar selalu. Tanya orang besar di kalangan mereka, ayyuhum, yang mana-mana mereka, kafilun wa dhaminun bihadzal ladzi yaz'umun, yang mana disebut sini kafil wa dhamin sebagai orang yang berada di belakang ataupun penjamin. Penjamin, orang besar guna betul kabel orang besar sebagai penjamin nombor satu, yang mana mereka ini akan terselamat ataupun akan mendapat sama seperti orang Islam. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, tanya pembesar-pembesar mereka, orang-orang kuat di kalangan mereka, boleh ataupun tidak, ataupun ada tak di antara kalangan mereka itu yang boleh menjamin orang-orang bawahan dia ini ataupun orang bukan Islam ini akan mendapat balasan sama seperti orang Islam. Tu. Wa fihi naw'un minas sihriyah haitsu yahkumuna bi umuri kharijah anil uqul. Perkara-perkara ini ataupun sangkaan-sangkaan mereka ini merupakan sesuatu yang keluar daripada akal fikiran yang waras. Yang mana perkara tersebut sebab ia telah menghilangkan ataupun kita akan nampak tidak ada keadilan di sana. Sebab apa? Sebab di atas muka bumi ini, masa hidup atas muka bumi, orang Islam perlu menahan hawa nafsunya demi menjaga ataupun menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Berbanding orang bukan Islam, mereka boleh buat apa sahaja yang mereka nak. Lepas tu, bila dah meninggal, dah mati, dibangkitkan kedua-dua, orang yang beriman dengan orang bukan, orang yang kafir, tiba-tiba dua-dua dapat tempat yang seronok, dua-dua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ perkara tersebut tidak boleh diterima akal, kerana di sana nampak dah tidak adanya keadilan. Keadilan. Kalau Allah buat begitu, tak nampak dah keadilan di situ. Atas dunia umat Islam dah begini-begini, atas dunia orang kafir dengan penuh keselesaan mereka nak buat apa saja, tidak mendapat balasan atas muka bumi ini, ditangguhkan hingga akhirat. Maka hari akhirat mereka merasakan mereka juga akan mendapat pembelaan, mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak habis lagi setakat itu, Allah sambung lagi, am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Allah beritahu, atau adakah kamu mempunyai sekutu-sekutu yang sefaham dengan mereka? Kalau ada, maka hendaklah mereka membawanya jika betul mereka orang-orang yang
orang yang benar. Ini sekutu-sekutu ni adanya orang-orang yang lain yang dapat membantu ataupun menguatkan hujah mereka, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka jika mereka di kalangan orang yang benar dalam ucapan mereka bahawa mereka akan memperoleh sama bahkan lebih dari perolehan kaum muslimin. Panggil kalau ada lagi. Kalau contohnya adanya sekutu-sekutu ataupun kawan-kawan kamu yang seangkatan dengan kamu untuk menguatkan hujah-hujah kamu serta nak menguatkan bukti-bukti ungkapan kamu itu benar, yang mana kamu akan memperoleh sama seperti orang Islam, bahkan kamu akan mendapat lebih lagi balasan yang baik berbanding orang Islam. Rupanya ada di kalangan mereka yang beranggapan begitu. Sebab dalam surah yang lain memang ada yang mereka menganggap bahawasanya Allah akan menyayangi mereka bila mana mereka mendapat banyak harta, mereka mendapat banyak keturunan, mereka mendapat banyak kebahagiaan. Pada pandangan mereka sedang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang lain memang ada ayat begitu. Bila mana mereka diuji dengan kesempitan, bila mana mereka diuji dengan sedikit kepayahan, mereka mula mengatakan sekarang masanya Allah dah mula tak menyayangi diri mereka. Allah dah mula menjauhkan diri daripada mereka. Mereka menggunakan sipir begitu. Kaya, kita disayangi. Miskin, kita dibenci. Mereka menganggap Allah begitu. Allah begitu. Itu sipir orang bukan Islam. Manakala kita orang Islam pun begitu kenyataannya, kita telah meniru cara pemikiran orang bukan Islam. Ada ayat tentang tu. Kaya, rasa sedap. Tak kaya, kita jauh pada Allah. Maka mereka orang kafir begitu, dia menganggap orang Islam kaya tu Allah suka lah tu, Allah sayang ke dia. Orang Islam yang tak kaya tu Allah benci lah, Allah tak suka ke dia. Maknanya kalau orang yang menerima zakat tu pada pandangan mereka, itu semua orang Allah benci lah tu. Itu dia punya sipir. Kita jangan ikut sipir dia tu. Tak tahu dia dapat pada mana sipir tu, wallah alam. Tapi memang itu ada yang Allah rakamkan. Mereka punya pemikiran begitu. Kaya, Allah sayang. Ada pangkat, Allah sayang. Ramai anak, Allah sayang. Kalau apa-apa pangkat tak ada, anak pun tak ada, keturunan pun tak ada, itu tanda Allah dah benci mereka dan Allah dah jauhkan, Allah menjauhkan rahmat Allah terhadap diri mereka. Kita habiskan ini ya. Am lahum syuraka wa arbab yukaffiluna lahum bidzalik falyatu bihim in kanu sadiqina fi da'wahum. Sekiranya ada sekutu-sekutu yang seangkatan dengan kamu, maka hadirkanlah ataupun bawa bersama kamu untuk membela diri kamu sekiranya kamu di kalangan orang yang benar ataupun dakwaan kamu itu adalah benar. Wa hadza ta'jizul lil kafir wal murad in kana lakum syuraka yaqdiruna ala syai' fa'tu bihim wa ahdaruhum hatta nara halahum. Walamma abtala ma muza'imihim wasa fiha ahlamihim syara'ana fi bayani ahwali fa'tu bihim wa ahdaruhum hatta nara halahum. Baik, maka disebut sini, ini salah satu ta'jiz ni untuk merendah-rendahkan ataupun untuk menghina orang kafir, yang mana mereka menyatakan mereka boleh bawa orang-orang yang untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Ini disebut sini ta'jiz sebagai satu penghinaan atau melemah-lemahkan mereka, bahawasanya sebenarnya pada hakikatnya mereka tidak akan mampu membawa sesiapa pun, hujah dari mana pun, atau membawa sesiapa pun untuk membenarkan keadaan mereka ataupun membenarkan hujah mereka, yang mana pada hakikatnya mereka akan dimasukkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat ini dulu, tak habis lagi cerita ni, panjang lagi, tapi kita berhenti setakat itu dulu. Isyak dah masuk, kita berhenti setakat itu. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sambung pada pertemuan akan datang kisah berkaitan dengan
apa yang dipikirkan oleh orang bukan Islam ini terhadap nasib mereka di hari akhirat kelak. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.